Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahidatul Nadia binti Mak Yunus, nombor matrik 054614. Okey, kumpulan kami akan menerangkan tentang tajuk Athaf Bayan. Muqaddimah Athaf Bayan. هو التابع جامد يشبه النعت في كونه يكشف نعت وينزل من المتبوع منزلة الكلمة موضحة لكلمة غريبة قبلها كقوله راجس أقسم بالله Abu Hafsin Umar. Athaf Bayan ni adalah isim jamik yang mengikut. Athaf Bayan dia menyerupai naat dari segi nak menyingkap maksud daripada matbu' tu. Okay. Naat, kalau kita tahu naat ni sifat. Okay. Sifat tu dia menjelaskan apa benda yang nak disifatkan kan. Jadi Athaf Bayan ni pula dia menjelaskan lagi apa benda yang cuba disampaikan oleh matbu' tu. Dia cuba nak terangkan secara jelas kalimah yang asing sebelumnya. Okay, perkataan sebelum tu kurang difahami. Jadi, Athaf Bayan dia datang nak jelaskan lagi perkataan tu, iaitu matbu' tu lah. Okay, kita nak jelaskan apa benda yang nak disampaikan oleh matbu' tu. Okay, contoh dia bagi kat sini. Aqsam billah Abu Hafsin Umar. Telah bersumpah kepada Allah Abu Hafsin Umar. Kita terangkan kat bawah fa Umar Athaf Bayan ala Abu Hafsin. Dzukira litawaddihah wal kashfu 'anil muradibah wa huwa tafsir lahu wa bayan wa arada bihi Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Okey. Umar kat sini dia adalah Athaf Bayan kepada Abu Hafsin. Umar disebut untuk menjelaskan lagi Abu Hafsin dan untuk menyingkap maksud Abu Hafsin tu. Umar tu dia adalah penerangan untuk Abu Hafsin dan yang dikehendaki sebenarnya ialah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sebabnya Abu Hafsin tu adalah gelaran bagi Sayyidina Umar. Tapi ada yang tak tahu siapa Abu Hafsin tu. Jadi nama Sayyidina Umar diletakkan di belakang tu supaya dia menjadi supaya orang lebih jelas dan tahu, oh, Abu Hafsin ni sebenarnya adalah Sayyidina Umar. So jadi perkataan Umar tu dia datang untuk menjelaskan lagi siapa Abu Hafsin tu. Wa faidatuhu idah matbu' إن كان متبوع معرفة كالمثال سابق وتخصيص إن كان نكرة نحو اشتريت حليا سوارا ومنه قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين. Okay. Kalau matbu' tu dia nakirah, maka Athaf Bayan tu datang dia nak menjelaskan matbu'. Kalau dia punya matbu' tu nakirah, Athaf Bayan datang untuk mengkhususkan matbu' tu. Contoh dia bagi ni, ishtaraitu huliyan siwaran. Saya membeli barang perhiasan gelang tangan. Okay. Huliyan kat situ adalah nakirah. Matbu' dia nakirah. Siwaran tu dia punya ataf. Okay. Disebabkan hulian tu nakirah, siwaran tu dia datang nak mengkhususkan lagi hulian tu. Dia datangkan siwaran tu untuk mengkhususkan lagi apa dia barang perhiasan yang dibeli tu. Perhiasan yang dibeli tu adalah gelang tangan. Okay. ويجب أن يطابق متبوعه في الإعراب والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث والمعرفة والتنكير. Okay. Ia wajib bagi Athaf Bayan tu sama dari segi i'rab dengan matbu'nya dalam i'rab, ifrad, tasniyah, jamak, tazkir, ta'nis, ta'rif dan tankir. ومن عطف بيان ما يقع بعد أي وأن تفسيرتين. Okay. Kalau kita nak kenal Athaf Bayan,
Ni ialah dia adalah apa-apa yang terletaknya selepas I dan an. Yang pertama, غير أن أي تفسر بها المفردات والجمال. مثال رأيت ليثا أي أسدا وأشرت إليه أي اذهب. Okay. Huruf I kat sini dia berfungsi nak terangkan kalimah tu mufradat dan juga ayat-ayat tu jumal. Okay. Contoh dia bagi telah melihat aku akan Laith iaitu singa. Okay. Ini contoh untuk terangkan huruf I yang menerangkan kalimah mufradat. Contoh yang kedua tu telah menunjukkan oleh aku kepadanya iaitu pergilah. Okay. Ini contoh I yang berfungsi nak menerangkan tafsir ayat jumal iaitu fi'il idhab yang terdiri daripada fi'il dan fa'il. Okay, maka kena ingat yang ra'aitu laithan ay asadan tu kena ingat yang dimaksudkan ataf bayan tu bukanlah diri I tu tetapi asadan. Okay. Okay, harf I tu di'irabkan sebagai harfu tafsiriyah mabni ala sukun la mahallu lahu min al-i'rab. Kalimah asad tu yang dimaksudkan dengan ataf iaitu kata hubung daripada laithan yang menerangkan bayan makna laisan tu. Kalau yang idhab tu dia fi'il idhab kalau fi'il idhab tu dia di'irab sebagai fa'il fi'il. Yang kedua, an la yufassiru biha ila jumal mushtamilah ala ma'na qawli duna ahrafuhu. Mislu katabat ilahi an ajla bil hudur. Adapun huruf an hanya berfungsi menerangkan hanya kepada ayat selepas huruf an. Itu ada ayat yang memberi makna perkataan bukan daripada hurufnya. Contoh dia cakap kat situ, telah menulis oleh aku kepadanya iaitu supaya cepat datang. Ayat kata betul ilaih yang berada sebelum harfu an tu kita dapat faham, maka ayat selepas an itu berfungsi sebagai menerangkan sahaja apa yang ditulisnya, iaitu suruh cepat sikit datang. Okay, seterusnya wa idza tadammantu idzan ma'na ay at-tafsiriyah kanat harfu tafsir mithluha hu taqulu imtataitu al-farsa idzan rukbatiha. Okay, jikalau terkumpul pada kalimah idzan itu makna ay tafsiriyah, maka dia juga beri erti yang sama. Okay, dia bagi contoh kat sini, saya menunggang kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Aina Radiyah binti Muhammad Nurdin. Nombor metrik 054683. Jadi insyaAllah saya akan sambung pembentangan daripada sahabat saya iaitu berkaitan dengan ahkamu tata'allaqu bi'atfil bayan. Ini hukum-hukum yang berkaitan dengan ataf bayan. Okay, dalam buku kita dan kita Jami' Durus Al-Lughatul Arabiyah dijelaskan 4 hukum yang berkaitan dengan ataf bayan. Awalan yajibu an yakuna atful bayani awdahu min matbu'ihi wa asyar. Yani ataf bayan tu kenalah lebih jelas dan ataupun lebih masyhur daripada matbu' dia. Thaniyan al-farqu bainal badal wa atful bayan. Yani perbezaan di antara badal dan juga ataf bayan. Thalithan kullu ma jaza yakunu atful bayan jaza yakunu badal kull minal kull. Apa yang boleh jadi ataf bayan boleh juga jadi badal kull minal kull. Wa akhiran yakunu ataf bayan jumlatan. Baik, kita terus kepada hukum yang pertama, yajibu an yakuna atful bayan awdahu min matbu'ihi wa asyhar. Ataf bayan kena lebih jelas ataupun lebih masyhur daripada matbu' dia.
Contoh, aqsamu billahi Abu Hafsin Umar. Matbu' kat sini adalah Abu Hafsin. Umar adalah tabi' ataupun ataf bayan. Kenapa kita sebut dia sebagai ataf bayan? Sebab Umar kat sini lebih masyhur daripada Abu Hafsin. Sebab sebab nama Umar lebih dikenali ataupun lebih masyhur daripada nama Abu Hafsin. Walaupun Abu Hafsin tu adalah gelaran daripada Sayyidina Umar, tapi nama Sayyidina Umar lebih masyhur ataupun lebih terkenal daripada nama Abu Hafsin. Jadi betul lah hukum ni menunjukkan bahawa ataf bayan tu kena lebih jelas daripada matbu' dia. Umar itu lebih jelas daripada Abu Hafsin. Okay. Lebih masyhur daripada Abu Hafsin. Okay. Wa illa fahuwa badalun. Kalau tabi' tu tidak lebih jelas daripada matbu', maka dia adalah badal. Contohnya, ja'a hadha ar-rajulu. Far-rajulu dikata kat sini, rajulu adalah badal daripada isim isyarah, bukan ataf bayan. Lianna ismul isyarah awdahu min al-mu'arraf bi alif lam. Sebab isim isyarah, yakni hadha tu, adalah lebih jelas daripada mu'arraf bi alif lam. Okay, hadha kat sini adalah matbu' dan ar-rajul adalah tabi'. Tapi kita tengok kat sini, isim isyarah adalah lebih jelas daripada makrifah dengan alif lam. Jadi, dia tidak menepati hukum ataf bayan kena lebih jelas daripada matbu'. Maksudnya tabi' tu tak lebih jelas daripada matbu', maka dia tak jadilah ataf bayan, dia jadi badal. Okay, itu hukum yang pertama. Kita pergi kepada hukum yang kedua, al-farqu bainal badal wa atful bayan. Perbezaan di antara badal dengan ataf bayan. Apa beza antara dua ni? Okay, badal ayakuna huwal maqsudu bil hukmi dunal mubdal minhu. Okay, badal ni adalah apa yang dimasukkan dalam ayat tersebut tanpa mubdal minhu pun dia boleh difahami. Kalau ataf bayan, dia bukanlah maksud, laisa huwal maksud, bal innal maqsuda bil hukmi huwal matbu'. Dan apa yang dimasukkan sebenarnya dalam ayat tu bergantung kepada matbu'. Wa inna ma ji'a bit tabi', dan dia datang sebagai tabi'. Tabi' tu atful bayan lah. Tawdihannahu, untuk menjelaskan lagi matbu', wa kashfan 'anil murad minhu, dan menyingkap lagi apa yang dimasukkan daripada matbu' tu. Jadi untuk lebih menjelaskan lagi. Kalau badal tanpa mubdal minhu pun dia dah difahami. Kalam tu dah mufid. Macam tu. Itu perbezaan antara badal dengan ataf bayan. Okey. Hukum yang ketiga adalah kullu ma jaza ayyakuna atful bayan jaza ayyakuna badal kul minal kul. Apa yang harus jadi ataf bayan harus juga ataupun boleh juga jadi badal kul minal kul. Ataupun ayat senang dia macam ni. Kalau ayat tu ataf bayan, dia boleh jadi badal kul minal kul. Macam tu. Ataupun dia tu badal kul minal kul, dia tu ataf bayan. Senang macam tu. Tapi idza lam yumkin al-istighna' anhu aw an matbu'ihi fayajibu hina idzin ayakuna atfu bayani. Apabila tak mungkin ataupun tak boleh, dia tu tidak berhajat kepada tabi' ataupun matbu'. Yang mana maksud dia, kalaulah ayat tu berhajat kepada tabi' ataupun matbu', maka ketika itu wajib kita hukumkan ataupun kita i'rabkan dia sebagai ataf bayan. Okay, contoh ayat tu berhajat kepada tabi'. Fatimah ja'a Husainun akhuha. Husain kat situ adalah matbu'. Akhuha adalah tabi'. Jadi akhu tu cuma boleh di-i'rab sebagai ataf bayan je. Kita tak boleh i'rab dia sebagai badal. Sebab ayat tu berhajat kepada mesti adanya tabi', mesti adanya akhu tu. Jadi kalau kita hazafkan akhuha, maka ayat tu akan rosak. Ayat tu tak akan bawa maksud sebenar dia. Jadi kita boleh i'rab ataf bayan je. Kita boleh i'rab sebagai badal akhuha tu. Okey, kita beralih kepada contoh. Ayat tu berhajat kepada matbu' pula. Tadi kita sebut pasal tabi' kan? Ni kita sebut pasal matbu'. Okey, contohnya ana ibnu tarikil bakri Bishrin. Okay, kat situ Al-Bakri adalah matbu'.
dan bishrin tu adalah tabi'. Okay, jadi bishrin tu kita i'rab sebagai ataf bayan dan kita boleh i'rab sebagai badal. Sebab apa? Sebab kalau kita hazafkan matbu', kalau kita hazafkan, kita buangkan al-bakri tu, maka dia akan bawa kepada atarik tu diidhafatkan kepada bishr. Maksudnya bishrin tu akan jadi mudhafun ilaih kepada atarik. Itu tak boleh sebabnya idhafat yang pada perkataan tu ada alif lam dalam keadaan dia tu bukan musanna ataupun jamak muzakkar salim ataupun lain-lain. Jadi dia akan merosakkan juga ayat tu. Jadi kita boleh i'rabkan sebagai ataf bayan je, bukannya badal. Contoh ayat tu kita hazafkan matbu' tapi dia tidak rosak ayat. Okey, contoh kita datangkan lagi contoh Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Contohnya Muhammad tu adalah tabi', sayyidina adalah matbu'. Kalau kita hazafkan matbu', rosak ke ayat tu? Kalau kita hazafkan sayyidina, adakah rosak ayat tu? Allahumma shalli ala Muhammad. Dia tidak merosakkan ayat. Jadi kita bolehlah i'rabkan dia sebagai Muhammad tu sebagai badal ataupun ataf bayan. Sebabnya bila kita hazafkan matbu' yakni sayyidina, dia tidak merosakkan ayat. Maka bolehlah kita i'rabkan dia sebagai badal kul minal kul ataupun ataf bayan. Jadi kunci untuk hukum yang ketiga ni, kalau ayat tu tidak berhajat kepada tabi' ataupun matbu', dan kalau kita hazafkan tabi' ataupun matbu' tu, dia tidak memberi kesan kepada ayat, kepada maksud ayat, maka kita boleh hukumkan ataupun i'rabkan sebagai ataf bayan ataupun badal kul minal kul. Tapi kalau ayat tu berhajat kepada tabi' dan ataupun matbu', maka kita tak boleh hazafkan dia. Bila dia berhajat, kita tak boleh hazafkan dia kan. Jadi bila kita boleh hazaf tu, kita akan i'rab dia sebagai ataf bayan. Macam tu. Wallahu a'lam. Sekian daripada saya. Kita akan teruskan hukum yang keempat kepada sahabat saya insya-Allah. Wallahu a'lam. Nama saya Nur Aida binti Rasdi, nombor menteri 054686. Yang keempat ni yakunu asfun al-bayan jumlah. Boleh jadi ataf tu dalam bentuk jumlah. Contoh yang dibagi ni surah Taha ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Dalam ayat ini dia terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama jumlah. Jumlah ni dia menerangkan kepada ayat sebelum dia. Jumlah kat sini qala ya adamu hal adulluka. Dan bahagian kedua asfun bayan ala jumlah, iaitu fawaswasa ilahi syaitan. Kat sini disebut ada sebahagian ulama nahwu yang mengatakan ataf ni dalam bentuk ayat ni tak ada, dan dimasukkan dalam bab badal. Tapi sebenarnya benda ni ada je. Lepas tu contoh yang kedua, surah A'raf. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nudu an tilkumul jannah. Jumlah kat sini antilkumul jannah dan ataf bayan kat sini wa nudu. Yang kelima ma'tuf bil harfi. Ma'tuf bil harfi huwa tabi' yatawassit bainahu wa baina matbu'ah harfun min ahrafi ataf. Ataf ni dia ada huruf-huruf dia lah. Contohnya waw, thumma dan lain lagi. Dan contoh yang bagi kat sini ja'a Ali wa Khalid, dan akramatu Sa'id, thumma Sulaiman. Dan ataf huruf ni dinamakan juga sebagai ataf nasab. Dan di bawah ni dia ada 3 pembahagian, iaitu huruf ataf, ma'ani huruf ataf dengan hukum ahkam mutata'allaku bi'atfil nasab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Nurdalila Uzma binti Alias, nombor metrik 054560. Seterusnya saya akan membentangkan ahraful ataf. Ahraful ataf tanqasimu ila tis'ah. Waw, fa, summa, hatta, au, am, bal, la, lakin. Setiap huruf ataf mempunyai fungsi-fungsinya yang tersendiri, iaitu fa, summa, hatta, waw. Keempat-empat huruf ini mempunyai fungsi yang sama, iaitu ma'tuf dan ma'tuf alaih sama kedudukan dan i'rabnya. Contoh, jika ma'tuf marfu', maka ma'tuf alaih juga marfu'. Seterusnya, au dan am fungsinya merujuk kepada pilihan. Au tu boleh digunakan pada bila-bila masa, sedangkan am tu boleh digunakan kepada persoalan. Contoh ayat bagi au ialah khudhil qalama aw waraqah. Ambil pen atau kertas. Contoh ayat bagi am pula, Khalidun am Ali. Apakah Khalid atau Ali yang datang? Seterusnya untuk la. La ni ma'tuf berlawanan dengan ma'tuf alaih. Hukum sebelum la dinafikan dan hukum selepas la dikuatkan. Contoh ayat dia, Ja'a Khalidun la Ali. Telah datang Khalid, bukannya Ali. Seterusnya lakin. Lakin bermaksud pengecualian. Contoh ayat bagi lakin ialah ja'atul labu lakin Hasan. Murid-murid telah datang kecuali Hasan. Sekali ialah bal. Bal ialah kebalikan daripada ungkapan sebelumnya. Contoh bagi ayat bal, laisa Muhammad tabib bal mudarris. Muhammad bukan doktor, bahkan pengajar. Sekian saja daripada saya. Seterusnya saya bagi kepada kawan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Izan Nur Afina binti Syuhaimi minal Usuluddin A1. Okay, insyaAllah hari ini saya nak kongsi sikit pasal ma'ani ahraful atfi, makna-makna huruf ataf. Okay, yang pertama, huruf waw takunu lil jama'i bainal ma'tuf wal ma'tuf alaih. Waw ni digunakan untuk menghimpun ma'tuf dan ma'tuf alaih. Bil hukmi wal i'rabi jam'an mutlaqan fala tufidu tartiban wala ta'kiban. Ma'tuf kata yang mengikuti sama dengan ma'tuf alaih, kata yang diikuti. Fil hukmil i'rabi, dalam kedudukan dan i'rabnya. Okay. Al-mithlu ja'a Aliyun wa Khalidun. Telah datang Ali dan Khalid. Fal makna annahuma ishtarakan fi hukmil maji'u. Maksudnya Ali dan Khalid ni dua-dua berada dalam satu hukum, iaitu hukum maji'u. Sawa'un akana Aliyun qad ja'a qabla Khalid, sama ada Ali tu datang sebelum Khalid, am bil aksi, ataupun Khalid tu datang sebelum Ali, am ja'a ma'an, ataupun Ali dan Khalid tu datang bersama-sama. Wa sawa'un akana hunaka muhlatin baina maji'ahuma am lam yakun, sama ada had masa, ada sela masa, ataupun tiada sela masa antara kedatangan mereka itu. Okay, dari segi i'rab maktuf dengan maktuf alaih ni pula, i'rab dia marfu' bid dhamma. Aliyun dengan Khalid tu i'rab dia maktuf, i'rab dia marfu' bid dhamma.
Okey, seterusnya al-fa. Fa ni maksud dia kemudian, maka ataupun lalu. Takunu litartib wa ta'kib. Fa ni digunakan untuk suatu pekerjaan pada yang berlaku pada masa tu juga, tanpa selemasa, tanpa ada selemasa. Okey, al-mithlu ja'a aliyun fa sa'idun. Telah datang Ali, lalu Sa'id pun datang. Fal makna anna aliyan ja'a awalu. Maksudnya Ali datang dulu, wa Sa'idan ja'a ba'dahu, dan Sa'id datang selepas Ali, bila muhlatin baina maji'ahuma, tanpa ada selemasa antara keduanya. Okey, maksudnya tak ada selemasa antara kedatangan mereka tu. Mereka datang hampir sekali, tapi Sa'id tu datang lambat sikit daripada Ali. Lambat sikit je. Gitu. Okey, seterusnya summa. Summa ni kemudian. Takunu litartib wa tarahi. Summa ni digunakan untuk menunjukkan pekerjaan yang berlaku secara berturutan tapi selemasa yang lebih lama, iaitu beberapa saat. Okey. Al-mithlu ja'a aliyun thumma sa'idun. Telah datang Ali, kemudian Sa'id. Fal makna anna aliyan ja'a awalu. Maksudnya Ali tu datang dahulu, wa Sa'idan ja'a ba'dahu. Sa'id tu datang selepas Ali. Wa kana baina maji'ahuma muhlatin. Antara kedatangan mereka ni ada had masa, ada selemasa. Ali datang dulu, selepas beberapa saat tu barulah Sa'id datang. Gitu. Okey, dari segi i'rabnya pula, i'rab maktuf dengan maktuf alaih pun sama. Marfu' bid-dhammah. Okey. Akhir sekali, hatta. Hatta ni al-atfu biha qalilan. Qalilun. Ataf guna sikit je bagi hatta ni, tak banyak lah. Sebabnya dia ada syarat. Okey, wa syaratul atfi biha, antara syarat-syarat dia ialah wahid an yakunal maktuf isman zahiran. Maktuf tu kena isim zahir. Thaniyan wa an yakuna juz'an minal maktuf alaih au kal juz'i minhu. Syarat yang kedua, maktuf tu kena sebahagian daripada maktuf alaih. Thalith wa an yakuna ashrafa minal maktuf alaih au akhassa minhu. Syarat yang ketiga pula, maktuf tu kena lebih mulia daripada maktuf alaih ataupun lebih khusus daripada maktuf alaih. Rabi' wa an yakuna mufradan la jumlatan. Syarat yang keempat, maktuf tu kena mufrad, kena perkataan sahaja, la jumlatan, tak boleh ayat. Okey, al-mithlu yamutun nas hatta al-anbiya. Okey. Kita tengok sini, an-nas tu maktuf alaih, al-anbiya tu maktuf. Kita tengok syarat pertama. Maktuf tu kena isim zahir. Al-anbiya tu maktuf dan dia isim zahir. Betul lah, para nabi ni isim zahir. Okey, syarat yang kedua pula, maktuf kena sebahagian daripada maktuf alaih. Al-anbiya, para nabi ni sebahagian daripada an-nas, manusia. Betul lah, para nabi ni sebahagian daripada manusia kan. Okey, yang ketiga pula, maktuf kena lebih mulia daripada maktuf alaih. Para nabi ni lebih mulia kan daripada manusia biasa. Betul lah. Okey, yang ketiga pula, yang keempat, maktuf mufradan la jumlatan.
Maktuf tu kena perkataan sahaja, bukan dalam ayat. Para nabi tu, al-anbiya tu perkataan sahaja, bukan dalam ayat. Okey. Itu saja daripada saya. Syukran ala istima'ikum. Barakallahu fikum. Terima kasih.